Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Janet Bennett. Memulakan berita tengah hari dengan Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari, Tun Datuk Abang Openg berkunjung ke kediaman Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki sempena Aidilfitri yang memasuki hari ke-7 pada Jumaat. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zahari bersama isteri Puan Sri Datuk Ahmad Jumaani Tuan Ku Bujang tiba di kediaman Setiausaha Kerajaan Sarawak kira-kira jam 8.10 malam. Ketibaan mereka disambut mesra oleh Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki dan isteri Datin Amar Baduyah Bujang serta keluarga. Hadir sama ialah Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidel dan Presiden Persekutuan Perniagaan Sarawak SBF Datuk Sri Abang Abdul Karim Tun Datuk Abang Openg. Selain itu, majlis itu turut dimeriahkan dengan kehadiran tetamu-tetamu jemputan dan mereka disajikan dengan pelbagai jenis juadah makanan. Berita seterusnya, Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak telah menerima senarai 92 pelbagai projek infrastruktur dengan kos sebanyak 1.092 bilion ringgit. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugat Mbas berkata, senarai projek itu dikemukakan susulan keputusan Kerajaan Persekutuan pada awal tahun ini membenarkan Sarawak melaksanakan projek persekutuan yang bernilai 50 juta ringgit dan ke bawah. Beliau juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak memberitahu daripada jumlah tersebut 87 senarai projek diterima Jabatan Kerjaya JKR Sarawak, manakala 5 lagi projek diterima Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Sarawak. Datuk Ahmad Douglas Ugah berkata demikian kepada media selepas menghadiri taklimat rancangan dan pelaksanaan projek pembangunan Bukit Saban di Sepauh pada Jumaat. Sementara itu, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban menambah, Kerajaan Sarawak kini sedang melihat keperluan untuk menambah tenaga kerja JKR di setiap bahagian bagi menampung tanggungjawab tambahan tersebut. Dalam program berasingan selepas taklimat tersebut, Datuk Ahmad Douglas Ugah dan Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu melawat Taman Halia milik 10 keluarga di Rumah Desmond Sujang, Engkerebai. Laporan berikutnya, Timbalan Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim merangkap Ahli Parlimen Serikit, Datuk Sri Huang Tiong Si, komited memperjuangkan lebih banyak peruntukan bagi semua masyarakat di kawasannya tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Jelas beliau Serikit mempunyai masyarakat berbirang kaum, agama dan budaya namun ia tidak menghalang mereka untuk bergaul mesra antara satu dengan yang lain. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perayaan Tokong San Wong Sia di Serikit baru-baru ini. Jelasnya lagi, beliau akan terus berusaha untuk memohon peruntukan daripada unit hal ehwal agama-agama lain Unifor bagi membaik pulih gereja, Tokong, kuil dan sebagainya di parlimen tersebut. Dalam majlis sama, beliau turut menyumbang sebanyak RM5,000 kepada Tokong San Wong Sia untuk kegunaan aktiviti tahunan. Paparan selanjutnya, Pertubuhan Kebajikan Pusat Aktiviti Warga Emas Pawai Song disarankan menurunkan yuran kemasukan ahli pawai dari RM25 kepada RM10 dan RM15. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Katibas Lidam Asan, penurunan yuran kemasukan tersebut akan ditanggung oleh beliau. Katanya beliau turut berharap supaya pawai menambahkan lebih banyak lagi aktiviti untuk manfaat bersama. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Prihatin Warga Emas Pawai Song 2023 di Pusat Aktiviti Warga Emas Song baru-baru ini. Dalam majlis tersebut, Lidam turut memperuntukkan sebanyak RM200,000 bagi menaik taraf pusat pawai serta menyumbang RM10,000 kepada pawai berkenaan. Beralih ke laporan berikutnya, program Food and Beverage FHA 2023 telah membantu mempromosikan produk-produk keluaran Sarawak. Program yang berlangsung di Singapura dari 25 April sehingga 28 April ini telah mempamerkan 38 jenis makanan dan minuman keluaran Sarawak. Ketua Pegawai Eksekutif Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Singapura, Status Chiu Chang Guan berkata, program tersebut adalah platform terbaik untuk mempromosikan produk-produk keluaran Sarawak di mata dunia. Dari segi Food Hotel Asia 2023, dia punya platform ialah satu platform untuk peniaga dari Sarawak untuk mempromosikan produk-produk kepada bukan sekadar di Singapura dan juga kepada semua di seluruh dunia, kerana kita memiliki banyak buyer daripada seluruh dunia datang sini untuk mendapat idea baru,
produk baru untuk mereka punya perniagaan. Sementara itu, Pengarah Urusan Yana Corporation Sdn Bhd Muhammad Hafiz Rohani berkata, tahun ini adalah penyertaan kali kedua dan berharap syarikat mereka boleh memasuki pasaran Singapura dan Johor Bahru dengan lebih mudah. Okey, penyertaan Yana Corporation Sdn Bhd ataupun Siti Payung dalam FHA bukanlah kali pertama. Ini adalah tahun kedua kita melakukan program ini dan saya boleh katakan pengunjung ataupun trade visitors yang datang ke program ini, ke exhibition ini adalah pengunjung yang berkualiti yang datang dari seluruh dunia. Alhamdulillah kita telah berjaya untuk memasuki pasaran di Singapura pada penyertaan kita yang lalu dan kita menjangkakan pada tahun ini dengan kontak-kontak yang banyak kita akan dapat memasuki pasaran Singapura dan juga pasaran terdekat di Johor Bahru dengan lebih mudah. Terima kasih. Selepas tertangguh selama 3 tahun akibat penularan pandemik COVID-19, aktiviti tahunan yang paling ditunggu-tunggu, Kaul Mukah, kembali diadakan pada tahun ini. Pantai Kaladana yang menjadi tapak Kaul Mukah 2023 mula dibanjiri pengunjung dari dalam dan luar Mukah sejak ia membuka tirai pada Rabu. Edisi kali ini berlangsung dari 26 April hingga 1 Mei 2023 padat dengan pelbagai aktiviti untuk tentapan pelbagai lapisan masyarakat seperti bermukun Betta Fish Competition, pertandingan layang-layang putus tali, pesta kaul idol, bengkel seraheng kakan, pentas artis Melanau Kaul Mukah 2023 dan banyak lagi. Tinjauan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS pada Jumaat mendapati orang ramai tidak melepaskan peluang dengan membawa keluarga masing-masing berkunjung ke tapak Kaul Mukah sempena cuti panjang hujung minggu ini. Pelbagai gerai menjual pakaian dan makanan paling menjadi tumpuan orang ramai kerana menawarkan pelbagai produk kepada para pengunjung. Selain itu, pengunjung juga tidak melepaskan peluang melawat ke gerai-gerai pelbagai komuniti di Mukah yang mempamerkan keunikan budaya dan tradisi mereka. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg dijadual merasmikan Pesta Kaul 2023 pada Sabtu. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, masuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan ziarah Aidilfitri Premier Sarawak berkunjung ke kediaman Setiausaha Kerajaan Sarawak sempena Aidilfitri yang memasuki hari ke-7 pada Jumaat. #Menyebar Fakta, Salam UKAS.